Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan mengajar tentang Komsas. Okay, kamu semua boleh tengok buku Komsas iaitu Baik Budi, Indah Bahasa. Okay, hari ini cikgu akan mengajar tentang pantun budi. Okay. Okay, pembelajaran kita hari ini terdapat 4 penekanan, iaitu yang pertama sekali ialah maksud pantun budi, kemudian ciri-ciri dan gaya bahasa, yang ketiga tema dan persoalan, dan yang keempat ialah nilai dan juga pengajaran. Okey, pertama sekali kita tengok kepada maksud pantun. Okey, cikgu akan bacakan pantun ni. So kamu semua boleh tengok dalam buku teks yang kamu dapat tu. Okey, cikgu akan bacakan pantun ni. Okey, rangka yang pertama. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Maksud pantun rangkap pertama tadi ialah penyair mengenang jasa dan bakti seseorang dengan menyebut namanya dan mengingatinya dalam hati atas budi yang telah ditaburkan. Okey, rangkap yang kedua, yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Okey, apakah maksud rangkap kedua pantun budi ini? Okey, maksudnya adalah penyair menyatakan bahawa seseorang yang kacak ataupun mempunyai paras rupa yang cantik, tapi kalau ada budi yang buruk, tetap akan dipandang hina oleh masyarakat. Okey, rangkap yang ketiga cikgu akan bacakan. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Okey, apakah maksud pantun rangkap ketiga ini? Maksudnya penyair menyatakan bahawa besi yang dah berkarat akan dibuang sebab dah tak berguna lagi. Tapi kalau orang yang tak berbudi, orang itu akan dianggap ataupun akan dipandang hina oleh masyarakat. Rangkap yang keempat, bunga Cina di atas batu, jatuh daunnya ke dalam ruang. Adat dunia memang begitu, sebab emas budi terbuang. Okey, apakah maksud rangkap keempat ini? Okey, rangkap ini membawa maksud realiti kehidupan sekarang ini, manusia sememangnya mementingkan material ataupun kebendaan semata-mata berbanding budi bahasa. Okey, rangkap yang kelima, anak beruk di tepi pantai, pandai melompat, pandai berlari. Biar buruk kain dipakai, asal hidup pandai berbudi. Okey, apakah maksud rangkap kelima ini? Okey, maksudnya adalah kemiskinan hidup tu bukan satu halangan untuk kita mengamalkan sikap berbudi bahasa. Rangkap yang keenam, tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Okey, rangkap yang keenam ni membawa maksud seseorang yang kelihatan cantik dan tampan disebabkan budinya. Manakala kalau sesuatu bangsa itu dipandang tinggi kerana bahasanya. Yang terakhir, padang temu padang baiduri, tempat raja membangun kota. Bijak bertemu dengan jauhari, bagai cincin dengan permata. Okey, rangkap yang terakhir bagi pantun budi ini membawa maksud pasangan hidup yang secocok, iaitu pasangan yang sama-sama bijak, sama-sama berpandangan jauh, supaya sepadan dan sesuai antara satu sama lain. Seterusnya, cikgu masuk kepada bentuk dan juga ciri-ciri pantun budi. Okey, pantun ni adalah pantun jenis terikat. Sebab apa dia terikat? Sebab rima akhir bagi setiap rangkap adalah AB, AB. Okey, kemudian pantun ini terdiri pada 7 rangkap dan bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama, iaitu setiap rangkap mempunyai 4 baris. Dan setiap rangkap mempunyai pembayang dan juga maksud. Okey, bilangan patah kata adalah antara 3 hingga 6
dan juga bilangan suku kata antara 1 hingga 11. Kali kita tengok apa gaya bahasa dan juga unsur bunyi yang terdapat dalam pantun budi. Pertama sekali ialah peribahasa. Okey. Contohnya kita tengok dalam perenggan yang dalam rangkap yang terakhir dalam pantun budi, iaitu bagai cincin dengan permata. Okey. Bagai cincin dengan permata adalah peribahasa. Gaya bahasa dan juga unsur bunyi yang kedua iaitu anafora. Okey, anafora dapat dilihat dalam rangkap kedua iaitu pengulangan perkataan yang, iaitu yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi dan juga yang indah bahasa. Okey, pengulangan yang tu adalah salah satu gaya bahasa anafora. Okey, seterusnya ialah personifikasi. Okey, personifikasi dapat dilihat dalam contoh yang terakhir iaitu bijak bertemu dengan jauh hari. Okey, seterusnya ialah repetisi. Okey, repetisi contohnya adalah bunga melati, bunga di darat, iaitu pengulangan bunga. Seterusnya kita berganjak kepada tema pantun budi. Okey, tema pantun budi ini ialah kepentingan seseorang berbudi dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Persoalan tentang menghargai orang yang berilmu. Okey, penyair mahu kita merujuk kepada orang yang berilmu ataupun orang yang pakar dalam menilai sesuatu barangan. Kita lihat kepada nilai murni. Okey, apakah nilai murni yang terdapat dalam pantun budi ini? Okey, yang pertama sekali kita tengok ialah nilai kesederhanaan. Okey, sebagai contoh, kesederhanaan ni kita dapat lihat di dalam rangkap dalam pantun budi, iaitu biarlah memakai pakaian yang tidak cantik asalkan mempunyai budi bahasa yang baik. Nilai yang kedua ialah keadilan. Okey, nilai keadilan ni kita dapat lihat dalam pantun budi, iaitu menghargai kepandaian seseorang dalam menentukan sesuatu dengan adil. Nilai murni yang ketiga ialah iaitu hemah tinggi. Okey, hemah tinggi dapat dilihat dalam pantun budi di mana seorang yang sentiasa menyebut kebaikan budi yang telah ditabur. Sekali kita tengok kepada pengajaran. Okey, pengajaran tu adalah mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk dijadikan panduan kepada pembaca. Okey, pengajaran yang kita dapat lihat dalam pantun budi yang pertama ialah kita perlu menjalani kehidupan secara sederhana. Yang kedua ialah kita hendaklah bersikap adil dalam menghargai seseorang yang pakar dalam sesuatu bidang. Okey, setakat ini sahaja pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat mengambil maklumat ataupun ilmu serba sedikit tentang pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.